Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kuliah hari ini adalah berkaitan tentang subtopik terakhir dalam chapter 1 iaitu 1.4. Okey, berkaitan normal dan juga shear strain lah. Okey. So, dalam strain dia sama juga dalam stress dia ada normal. So, dalam strain kita ada normal dan kita ada shear. Okey. So macam mana nak tengok shear, dia punya simbol dia lain. Kalau normal, simbol dia adalah epsilon. Kalau shear, simbol dia adalah lambda. Okey. Dan untuk normal, kita ada epsilon equal to sigma over LO lah, ataupun deformation length dibagikan dengan length original. So ini adalah deformation length. Mungkin disebabkan oleh compression test, compression force ataupun tensile force dibahagikan dengan original length. Untuk shear, kita akan tengok shear itu dia berlaku macam mana. Contoh you ada surface kan. Okay, surface, dan you tahu kalau shear dia mesti force dia adalah parallel. Okay, parallel to the surface. Okay. So selalunya you akan jumpa dia dalam bentuk parallel tu horizontal lah dalam paksi X. That's why kita akan tengok dia punya deformation tu pada sigma X dibagikan dengan original length. Okay. So untuk strain classification kita belajar dah padanya chapter 1.2 dan kita pun dah bincang tentang simple strain dan juganya atau kata nama lain sebagai normal strain lah. Okay. So ni just nak recall balik lah. Kalau untuk normal, okay, normal bermaksud okay, daya ini dia strain, dia akan bersudut 90 darjah to the surface. So kalau kita tarikkan dia ke kanan, daya ini menyebabkan rod ini akan memanjang lah. So ni adalah dia punya original length. So ini adalah dia punya sigma lah. Okay. Sama juga dengan bawah ni. Kalau kita kompreskan dia, mungkin dia akan memendek. Okay. Cuma dalam gambar rajah ni mungkin salah lah sebab dia tak ada berlakunya perubahan apa-apa. Okay. Sepatutnya dia semakin memendek. Okay. Okay. Itu adalah untuk normal. So untuk shear macam mana pula? Okay. Untuk shear, dia yang ini gambar rajah dia macam flowchart untuk yang you punya pada subtopik 1.1 sampai 1.3 lah. Okey, dalam stress dia pun ada normal, dia ada shear. Dalam strain pun kita ada normal, kita ada shear. Okey. So, untuk strain, you nampak yang dikuningkan tu, dia ada relationship antara normal strain dan juga normal stress. Sebab tu dia ada hubung kait. Okey, hubung kait mana yang equation ni lah. Okey, yang mana nanti dia akan berkaitan dengan you punya chapter 2, iaitu berkaitan tentang yang modulus. Okey, yang modulus. Yang mana dalam yang modulus dia mengatakan stress equal to yang modular didarabkan dengan strain. Okey. Inilah hubung kait dia. Nanti you akan belajar dah pada chapter yang kedua. So, untuk ni, ni dah terangkan lah. In this sub chapter, we will discuss the other types of strain, iaitu shear strain lah. Okey. Shear strain. Biasanya kenapa dia tak X? Sebab kita biasa kalau tengok dia ada perubahan tu pada paksi X lah. Okey, pada paksi X. So macam ni, the word shear indicate that the force load act parallel to the surface. Okey, so kalau macam ni dia nampak parallel to the surface, sepatutnya dia punya shear strain dia akan jadi lambda equal to sigma X, sigma Y over LO, sebab dia bergerak pada paksi Y lah. Okey. Itu kalau pada paksi Y. Kalau pada paksi X, contohnya macam mana? You ada this kind of surface, kotak. Okey, you gunakan shear pada permukaan atas ini, menyebabkan dia punya shear strain lambda equal to sigma X over original length. Okey.
So yang ini untuk shear strain is associated with shear stress lah. So dalam stress kita ada shear iaitu direct dengan punching. Okay, itu sama juga nanti. So dalamnya ni pun dah ada berkaitan lah dengan you punya shear. Shear untuknya stress adalah tau Okay, adalah tau. So ni adalah simbol tau. Tapi kalau shear untuk strain dia adalah lambda. Okay, tu kena ingat lah. You dah kena memorize. Shear untuk stress simbol dia apa, shear untuk strain simbol dia apa. Okay, jangan confuse. So untuk shear strain, okay, tengok pada statement ni, deformation in shear strain is change of shape. Okay, in normal strain deformation is change of dimension. In normal strain deformation is change of dimension. Kalau ini dia akan merubahkan shape lah. Kalau normal kan you contoh lah, you ada this kind of road, you tarik ni asal dia akan memanjang. Okay, dia mungkinlah berubah, maksudnya dia akan memanjang, tetapi dari segi shape keseluruhan dia taklah, maksudnya ada perubahan yang ketara. Tetapi kalau shear strain, you tengok pada bongkah ini, okay, pada figure ini, kalau kita kenakan shear pada parallel surface, dia akan menyebabkan bongkah ini berbentuk yang macam ini. So maksud dia apa? Shape change from right angle cube into trapezium box. Dimension might change or remain unchanged. Apa maksud dia? Contohlah kat sini dia 10, ni adalah 10 mm. Okay, berkemungkinan dia punya diameter ataupun dimension dia mungkin sama, ataupun mungkin dia boleh jadi dia akan memanjang, atau dia boleh lebih daripada 10 mm. So kena tengok soalan tu betul-betul sama ada dia punya kalau tengok secara mata kasar dia berubah bentuk, tetapi adakah dia berubah dimension? Kena pastikan So when force act tangential parallel to the surface, dia akan jadi, you akan tahu AS ni adalah pembukaan untuk shear itu berlaku. So shear strain is caused by shear force. Okay, kita ada shear force. Biasanya shear force ni dia dalam bentuk V lah. Okay, force that act tangential parallel to the surface. Okay, so dia ada parallel pada surface lah. Okay, so ni untuk shear strain deformation description lah. Bila kata dia ada perubahan shape, okay, dia akan mewujudkan satu sudut. So ini boleh katakan dia punya original length lah. So ini adalah length yang selepas deformation, tapi ini adalah dia punya deformation punya jarak lah. So kat sini kita ada lambda dan kita ada simbol ini. So L ni adalah untuk original length. So sigma tu untuk deformation, dan lambda ni adalah angle untuk rotation lah. Okay, dia kata apa sini? Shear strain is a measure for angle of rotation. So kita nak tahulah berapa yang asalnya ni. Contoh yang asal, ada box asal, lepas tu ni ada second box, box yang selepas deformation. So berapa angle dia twist tu, yang ini. Okay, nak tahu angle dia lah. So simbol dengan unit untuknya shear strain ni adalah gamma. Okay, gamma. So ini adalah gamma, adalah pi over 2 minuskan dengan ni lah sudut ni. Okay, so nak tahu sudut ni ada 90, tolakkan dengan sudut ni dapat 9 ni kan. Okay, so gamma adalah angle of rotation measured in radian. Okay, dia dah measured in radian. So ni kena ingat, dia bukan dalam bentuk sudut tapi dalam bentuk radian. So bila you tekan kalkulator tu, pastikan dia adalah dalam bentuk radian. So assumption yang you perlu buat ialah if deformation is too small, so kita boleh neglect lah dari segi sudut tu. Tan gamma tu kita akan terus tulis direct formula dia macam ini. Sebab basically dalam
reality, bila you gunakan shear, you tak nampak dari mata kasar dia adanya perubahan, tapi dia ada sikit lah perubahan, dia terlampau kecil, so kita abaikan lah dari segi sudut tu. So kita gunakan shear strain adalah gamma equal to sigma over L. Okay, so dia kata pada assumption deformation yang tadi lah saya terangkan tadi, dia kata kalau terlalu kecil kita akan ignore yang tan ni, akan menjadi ini sahajalah dia punya formula. So kat sini dia kata kalau daripada formula dia adalah tan gamma equal to sigma over L. So kalau you cek gamma dia adalah transverse lah, ataupun tan sigma over L. Kalau lah you punya gamma terlalu kecil, so kita akan dapati kita punya Y ni, kita punya gamma adalah sigma over L. So better gunakan ni sajalah. Okay, dia tengok note kat sini yang dituliskan, most of the time magnitude of deformation in structural members such as beam and column are small. Ini dah terlampau kecil. Tapi kenapa kena gaji juga kecil tu, kena cari juga, sebab kita nak tahu, kita tak nak nanti bila dia dah semakin kecil dia akan worse sampai dia punya over limit dia akan fracture. Kita tak nak macam tu. So ni adalah untuk sign convention bagi positive shear strain. So kalau you punya shape dia macam ni, okay, so bahagian atas ni adalah untuk Y positif, yang ini adalah untuk X positif, yang lain adalah inverse lah. Okay, Y-verse dia. So kalau shape dia, if angles between two positive faces or two negative faces are reduced, okay, so bentuk macam ni dia adalah positive shear strain. Tapi kalau yang bentuk dia macam ini, maksudnya dia sending sebelah kiri, okay, dia sending sebelah kiri, dia akan menjadikan yang ini adalah negative shear strain. Okay, so kita tengok pada example lah. You ada rubber type of material with thickness, dia bagi thickness 10mm thickness, dan dia ada modulus of rigidity G. Maksud kalau G mesti ada kaitan dengan simbol atau rumus tau equal to apa, ataupun tau stress equal to, kita akan tengok lah. Dia bagi G 0.75 Newton over millimeter square placed between two plate to absorb a shear force with P 150 kN as shown in figure. So dia minta kamu dapatkan shear stress dahulu. Shear stress is tau, shear strain is gamma. Okay, tahu dah apa. Kita kau balik tengok dia punya formula dia. Kalau lupa lah kan, so dah kena memorize lah. Kena tahu term-term dan juga simbol. You boleh tengok kat sini. Tau adalah V bagi dengan AS, tetapi dia ada juga berkaitan dengan G. So kat sini tak ada nyatakan dia punya G. So kita tengoklah nanti solutionnya. So you dah boleh listkan lah dalam you punya own ulang kaji. You kena listkan equation apa yang you akan gunakan. So first yang A ni tak kamu nak carikan determine shear stress, you gunakan tau. So tau macam biasalah, kalau adalah P over A. So bila P over A senang je kan. Ataupun P ni mewakili, sometimes kita tuliskan sebagai V. Dia adalah shear force. V adalah shear force. So bahagikan dengan area. Okay, so daripada shear strain, berdasarkan information ni, you nak cari berdasarkan shear stress, kamu nak carikan shear strain. You tahu shear strain apa formula dia? Adalah gamma equal to sigma over L. Okay, sekarang sigma you tak tahu. Sigma ataupun dalam gambar rajah ni dia gunakan delta lah. Okay, so macam mana cara dia? Kita ada lagi satu, sebab dia bagi kamu information untuk G. So untuk shear stress dia ada formula pertama adalah tau equal to P or V over A, atau tau equal to G gamma. Okay, G gamma. So tau dah ada. Okay, so ni adalah formula untuk shear stress. Tau equal to G gamma. Okay, tau dah dapat daripada sini.
G is given berapa? G adalah 0.75. So masukkan G dengan, tahu you akan dapat lah you punya shear strain. So maksudnya G tu dibagi ada maksud. Okay. So itu saja untuk 1.4. Kita akan berjumpa dengannya chapter 2 lah. Okay, sekian, terima kasih.